Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berikut adalah keputusan terkini untuk kes mahkamah, keputusan bagi kes rasuah VLN Zahid Hamidi pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dipetik baru saja diterbitkan di astroawani.com. Adakah Zahid Hamidi akan bebas atau bela diri? Keputusan kes rasuah VLN untuk Zahid Hamidi akan diketahui pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Zahid Hamidi menghadapi 40 pertuduhan rasuah berhubung. Sistem visa luar negara akan diketahui hari ini. Keputusan itu sama ada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan dibebaskan atau diperintahkan untuk membela dirinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Datuk Muhammad Yazid Mustafa yang akan bertanggungjawab untuk membuat keputusan sama ada Zahid Hamidi dibebaskan ataupun Zahid Hamidi wajib untuk membela dirinya. Dan dilaporkan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada ketika ini proceeding sedang berjalan kerana dilaporkan dijadualkan menyampaikan keputusan itu pada akhir kes pendakwaan itu pada pukul 9 pagi ni. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan pukul 9.34 pagi. Jadi kemungkinan besar sekarang ini sedang berjalan proceeding ini dan sedang diumumkan. Jadi demikian tuan-tuan, sekiranya keputusan mahkamah ini memihak kepada pihak pendakwaan yang berpendapat bahawa wujud prima facie terhadap Ahmad Zahid Hamidi, maka beliau akan dipanggil untuk membela diri. Manakala jika sebaliknya bekas timbalan Perdana Menteri itu akan dilepas dan dibebaskan. Tetapi menurut mahkamah netizen, cerita-cerita kedai kopi, cerita-cerita tepi jalan di bawah pokok sedang minum kopi, minum montoku, minum bahar, apa-apa sajalah sedang minum, semua kebanyakan netizen berpendapat bahawa Zahid Hamidi akan ikut jejak Najib Razak. Kebanyakan netizen berpendapat bahawa Zahid akan kalah dalam kes ini. Pasukan pendakwaan yang diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozela Raja Toran, Datuk Wan Saharudin Wan Ladin, Abdul Malik Ayub, Zendel Lim Wai Kiong dan B. Tavani. Manakala Abad Zahid pula diwakili oleh Peguam Datuk Hisham T. Poteik, Datuk Ahmad Zaidi Zainal dan Hamidi Muhammad Noor. Okey, jadi perlu sedikit pengenalan sebenarnya. Datuk Hisham T. Poteik ini lah yang telah mewakili Najib Razak di dalam kes di Mahkamah Persekutuan pada akhir-akhirnya. Tetapi akhirnya Datuk Hisham T. Poteik memilih untuk tidak mau berhujah, tapi dipujuk oleh Mahkamah Persekutuan, akhirnya dia pun berhujah juga. Tapi kalah. Jadi adakah beliau juga akan mengalami kekalahan bersama dengan Zahid Hamidi? Pada 11 Ogos yang lalu, pihak pendakwaan telah menutup kesnya selepas memanggil 18 saksi untuk memberi keterangan dalam perbicaraan yang bermula 24 Mei 2021 yang lalu, dan pihak pendakwaan serta pembelaan selesai berhujah pada 7 September yang lepas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam kes UKSB ini memang VLN ini sebenarnya, maafkan saya, dalam VLN ini termasuk daripada beberapa orang saksi yang memang menggegarkan Malaysia, termasuk Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN Tan Sri Alwi Ibrahim, yang ini saksi ini tak gegar sangat Malaysia. Tapi ini bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Berhad, terutama Harry Lee Wee Kyun ini, yang memang betul-betul menggegar Malaysia sebab ada ledger yang memang bikin terkejut lah. Okey, so kamu boleh tinggalkan komen kamu, apa pendapat kamu? Adakah Zahid menang, kalah, ataupun dia akan masuk penjara bersama Najib? Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pastinya mengejutkan apabila Datuk Seri Najib Tun Razak satu demi satu gelaran dan darjah kebesaran yang telah dianugerahi oleh istana-istana di beberapa buah negeri ditarik balik
mulanya digantung, kemudian ditarik balik dan dibatalkan. Kerana itu boleh membawa sesuatu yang tak baik untuk gelaran-gelaran setinggi darjat itu. Kerana Najib Razak sudah masuk penjara, disahkan bahawa beliau adalah penjenayah di negara Malaysia. Beliau adalah penjenayah, penyalahguna kuasa, penyeleweng wang negara Malaysia dan telah dimasukkan di penjara. Sudah dibuktikan oleh 3 mahkamah tinggi dan juga 3 mahkamah tertinggi di Malaysia, daripada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan, semuanya membuktikan Datuk Seri Najib Tun Razak adalah penjenayah di Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, satu demi satu titah daripada Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Maha Mulia di seluruh negara menghiasi setiap hari, maksudnya dinanti-nanti, apalagi selepas ni, terutamanya tentang pengampunan Najib Razak. Apalagi selepas ni, adakah Najib Razak akan dapat pengampunan daripada badan pengampunan ini, lembaga pengampunan ini, ataupun beliau tidak akan langsung dapat diampuni sehingga tiba masa yang sesuai. Janganlah nak cepat sangat. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terbaru ini tuan-tuan dan puan, titah daripada Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, iaitu Sultan Nazrin. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apakah kali ini Sultan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak ini akan membuat kejutan lagi? Tetapi tuan-tuan dan puan, jangan risau. Jangan risau tuan-tuan dan puan, kerana kali ini tidak ada pengumuman daripada Sultan Perak ini untuk menarik balik atau menggantung darjah kebesaran pangkat pingat Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi ini berkenaan dengan satu perkara yang lebih penting daripada Najib Razak. Pada saya, Najib Razak tak penting lagi. Lebih baik UMNO tinggalkan sahaja isu tentang solidariti ini. Lebih baik UMNO sokong saja Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan berita dipetik daripada Malaysia kini, tuan-tuan dan puan, Malaysia perlu beralih dari bahan api fosil, kata Sultan Nazrin bertitah. Sultan Nazrin bertitah, Malaysia perlu menyesuaikan mekanisme trajektori pertumbuhan ekonominya bagi memastikan ia menghormati batas planetan, titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah, daripada mengurangkan penggunaan tenaga, Malaysia perlu beralih daripada bahan api fosil yang tidak mampan dan merosakkan ke arah penggunaan sumber yang boleh diperbaharui yang jauh lebih besar. Titah baginda, sekiranya sumber berkenaan dimanfaatkan dengan berkesan, penggunaan tenaga tidak perlu dicatu. Begitu juga kaedah pengeluaran makanan semasa, sama ada tanaman, ternakan atau ikan, boleh disesuaikan supaya ia mampan dan regeneratif dan bukannya merosakkan, titah baginda. Malah baginda turut bertitah, kemajuan teknologi akan banyak membantu kita dalam usaha ini, seperti penggunaan drone untuk memudahkan pengagihan baja yang lebih tepat atau peningkatan kapasiti bateri untuk memudahkan penyempatan tenaga. Pertumbuhan ekonomi boleh dan mesti diteruskan, tetapi ia perlu dikurangkan daripada penggunaan sumber semula jadi yang terhad dan terlalu bergantung kepada ekosistem yang rapuh. Titah Sultan Nazrin ketika berucap pada sidang kemuncak The Cooler Earth Sustainability Summit di Kuala Lumpur pada hari ini. Okey tuan-tuan dan puan, kamu boleh mendapatkan berita lengkap ini daripada Malaysia kini, bertajuk Malaysia perlu beralih dari bahan api fosil, titah daripada Sultan Perak, Sultan Nazrin. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembapati harap diampun, daulat tuanku. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini.